Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat SWT. Kita akan menyambung pengajian kita yang telah terhenti semenjak dari bulan Mei yang lalu, menggunakan kitab Fiqhul Aqidah yang disusun oleh ayahanda dan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Aku Endut, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Maaf atas kelewatan, dah ada start kelas tadi, nak ke bilik air pula. Jadi kita mula sedikit lambat. Apapun kita juga terbatas dengan waktu Zuhur ya. Jadi insya-Allah dalam tempoh yang ada ini di muka surat 330 ya, di muka surat 330 iaitu pengarang telah masuk pada menerangkan kaitan antara akidah dan juga kewajipan zakat ya. Maknanya sudah sampai ke peringkat apa yang diyakini di dalam hati itu diterjemahkan kepada amalan ya. Kalau dahulu dikaitkan dengan dua kalimah syahadah, dikaitkan dengan ibadah solat, dikaitkan dengan ibadah puasa. Jadi sekarang kita membincangkan kaitan akidah dengan ibadah zakat. Yang mana ibadah zakat ini secara zahir dia mengurangkan harta. Sebab kita ada sejumlah harta atau sejumlah wang misalnya. Lalu kita ambil certain percentage untuk kita bayar zakat. Jadi jelas secara zahir itu akan mengurangkan sebahagian daripada harta kita, walaupun percentage itu tidak besar tapi tetap zahirnya itu mengurangkan. Tetapi secara hakikat sebenarnya ia menambahkan harta kita, iaitu menambahkan keberkatan dan juga kebaikan. Lihat di muka surat 330 paragraf yang kedua, sedikit harta yang dikeluarkannya itu oleh pembayar zakat, sama ada sedar atau tidak sedar, akan memberi pulangan berlipat kali ganda kepada pemberinya. Sebab kadang-kadang orang hanya melihat kepada numbers semata-mata. Betul ya, numbers itu adalah satu indikasi ya, sama ada harta seseorang itu bertambah ataupun berkurang. Tetapi ia bukan satu-satunya yang sepatutnya diambil kira. The fact that satu orang itu misalnya sihat tubuh badan, tidak perlu ke hospital untuk buat rawatan, tidak perlu keluarkan duit untuk beli ubat misalnya. Baru-baru ni saya bersembang dengan sepupu saya tentang pengalaman beliau dari segi kos merawat almarhumah isteri beliau yang baru saja meninggal dunia kerana masalah leukemia ya. Tak tahulah orang kata kanser darah, betul tak betul lah istilah tersebut. Tetapi kos yang beliau ceritakan itu menjangkau ubat-ubatan yang sampai puluhan ribu ataupun hatta ratusan ribu ya, harga ubat yang perlu digunakan untuk merawat ataupun sekurang-kurangnya menahan penyakit itu dari merebak ke tahap yang lebih serius. Jadi apabila sesuatu orang itu sihat, maknanya itu sebenarnya satu bentuk pertambahan hartanya tidak terjejas. Bayangkanlah kalau sekali beli obat nak kena keluarkan sampai puluhan ribu, jelas berkurang. Bukanlah kata berarti orang yang sakit itu dia tidak membayar zakat, tidak. Tetapi untuk membuka fikiran kita bahawa yang dikatakan pertambahan pada harta itu
Tidak semestinya exactly kita kata credit and debit saja. Kalau ada kredit bertambah, kalau ada debit berkurang. Tidak dipandang hanya daripada sudut itu semata-mata. Kesihatan dan juga keselamatan harta benda, tidak dirompak, tidak dicuri harta kita, ataupun misalnya kenderaan yang kita pakai tidak meragam, tidak rosak. Itu juga memainkan peranan sebenarnya. Kerana orang yang ada kereta yang selalu meragam, dia tahu kadang-kadang duit gaji habis semata-mata untuk membaiki kereta saja. Ya, memang gaji agak besar, tapi sebahagian besar habis untuk membaiki kenderaan. Na'udzubillah, sampai-sampai bukan saja rosak, ada yang selalu ditimpa kemalangan, sikit-sikit aksiden. Jadi ini sudut yang kita perlu faham ya, apabila kita orang Islam, kita percaya kepada aspek barakah, keberkatan, harta yang berkat. Jadi harta orang yang membayar zakat ini ada berkat. Bahkan az-zakah selain daripada dari segi bahasanya bermakna suci ataupun bersih, az-zakah juga berarti subur. Jadi apabila seseorang itu mengeluarkan zakat, maka harta itu menjadi subur. Bahkan ada, saya dengar lah ya, saya ni bukan orang yang berkebun, tapi ayah saya pun rajin juga menanam pokok-pokok, buah-buahan ataupun ulam-ulaman, dan dengar daripada orang yang biasa, ada pokok-pokok apabila kita cantas dahan atau daunnya itu, dia akan tumbuh dengan lebih rimbun lagi, dengan lebih lebat lagi berbanding sebelum kita potong atau buang sedikit daripada dahan ataupun daunnya itu. Jadi ini satu perkara yang kita kena faham, kerana orang yang beriman itu dia bukan hanya melihat kepada zahir perkurangan jumlah harta, tapi juga dia melihat kepada hakikat bertambahnya keberkatan daripada harta yang Allah pinjamkan. Sebab kita sebenarnya hanya meminjam saja. Harta itu pada sudut hakikat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia akan memberi pulangan berlipat kali ganda kepada pemberi zakat, dan ia bakal meningkatkan kuasa membeli. Jadi orang yang asalnya tak mampu nak membeli, bila dia menjadi penerima zakat, maka dia mampu untuk membeli. Bila dia membeli, dalam masa yang sama penjual mendapat untung lagi. Jadi kan harta ni dia bukan memberi manfaat dengan dia disimpan secara beku begitu. Sebab itu menyimpan harta tanpa membelanjakan dengan cara yang betul itu dikeji di dalam Islam. Bahkan orang itu nanti akan diazab di hari akhirat dengan dia itu memikul harta yang dia simpan atau kedekut di dunia ini, dan bahkan dia mungkin akan diseksa dengan kepanasan harta yang dia tidak belanjakan fi sabilillah, tidak belanjakan mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila penerima zakat dapat duit zakat, dia membeli. Kemudian menambahkan pendapatan rakyat dalam negara keseluruhan. Penjual-penjual, peniaga-peniaga dapat sales, dapat jualan, menggiatkan ekonomi dalam masyarakat dan mewujudkan kestabilan ekonomi dalam negara, dan langsung dapat membasmikan pengangguran dan kemiskinan. Maksud membasmi di sini adalah kita kata mengurangkan. Mungkin untuk membasmi secara 100% sukar untuk berlaku, tetapi dengan mekanisme zakat ini dia dapat mengurangkan kesan buruk dari kemiskinan itu. Hal ini dapat menjelaskan motif tindakan beberapa negara maju yang kafir. Maknanya negara maju yang majoriti rakyat dan pemerintahnya tidak beragama Islam, tapi mereka memahami konsep menyuburkan harta ini, yang mana mereka menyumbangkan derma yang besar kepada beberapa negara yang miskin. Dia dituliskan oleh pengarang di sini dalam bracket, tentunya bukan kerana Allah, kerana orang yang tidak beriman dia tidak buat sesuatu itu kerana Allah. Dia kena beriman kepada Allah dahululah, baru dia buat sesuatu kerana Allah. Alangkah kita yang beriman kepada Allah juga, ada masanya kita buat sesuatu itu tidak kerana Allah, tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala. Itu dalam hal keadaan kita itu beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Bayangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia buat satu perkara yang baik, hanya kerana dia melihat satu kebaikan pada apa yang dilakukan, bukan kerana Allah Subhanahu Taala.
Tapi the concept behind adalah bila dia memberi bantuan kepada negara miskin ini mampu untuk membentuk kuasa membeli di kalangan negara miskin. Negara miskin itu dapat berusaha mengeluarkan diri mereka daripada kemiskinan. Jadi bila mereka mempunyai kuasa ekonomi, mereka nanti akan menjadi customer ataupun consumer kepada produk yang dikeluarkan oleh negara kaya tadi. Jadi kebekuan ekonomi itu dapat dihancurkan, dapat dicairkan dan dapat digerak alirkan kembali. Benarlah firman Allah Ta'ala. Jadi kita beriman ni bukan sahaja kita melihat daripada pertimbangan the economic calculation ataupun observing the economic activities, bahkan kita juga mengambil suluhan kebenaran itu daripada firman Allah Ta'ala. Misalnya dalam surah Saba ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa sahaja yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, yang kamu dermakan, yang kamu sumbangkan, yang kamu bayar zakat daripada sesuatu harta, maka Allah lah yang akan menggantikannya. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita kedekut, kita tak akan faham konsep the more you give, the more you get. Ini konsep yang selalu diamalkan oleh orang yang faham. In order for you to get more, you have to give more. Ini dialami oleh ramai orang-orang yang melakukannya. You have to do it, then only you can experience apa yang dikatakan the more you give then the more you get. Ini adalah konsep yang ada dalam kewajipan zakat, disebutkan dalam ayat 39 surah Saba tadi, wa ma anfaqtum min syai'in, apa sahaja yang kamu infakkan, yang kamu sumbangkan, yang kamu derma daripada harta kamu, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah lah yang akan menggantikannya, dan dia Allah Ta'ala itulah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menyusutkan ataupun menghilangkan keberkatan daripada harta yang diperolehi secara amalan riba. Wa yurbis sadaqat, sebaliknya asal makna riba tu bertambah, tetapi hakikatnya berkurang dari segi keberkatan. Yang bertambah adalah sedekah. Wa yurbi as-sadaqat. Allah Ta'ala menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai setiap orang yang kufur, sama ada dia kufur tidak beriman ataupun kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kedua-duanya itu tidak disukai, dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan juga Allah membenci athim, orang yang suka melakukan maksiat. Jadi maksiat ini maksiat ini bukan sahaja kita kata melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Termasuk maksiat adalah meninggalkan sesuatu kewajipan. Mungkin seseorang itu dia merasa keberatan untuk melakukan sesuatu yang Allah larang. Dia tak tergamak nak mencuri, nak merompak, nak minum arak dan sebagainya, berjudi. Tetapi dia kadang-kadang tak perasan bahawa dia juga melakukan maksiat kepada Allah bila dia tak solat, bila dia tidak puasa, bila dia tidak bayar zakat, bila dia tidak menunaikan fardu haji padahal dia telah mampu, dan seumpama dengannya. Yang ini kadang-kadang orang tak terasa sangat. Alah, tak solat je pun, bukannya aku mencuri pun. Alah, takkan aku tinggal puasa pun, bukannya aku bunuh orang pun. Kadang dia tak nampak bahawa maksiat itu bukan hanya pada melakukan apa yang dilarang, tapi juga maksiat berlaku apabila meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zakat juga jiwa si kaya dan si fakir akan jadi subur. Jadi kesuburan yang ada pada zakat itu bukan sahaja pada harta, bahkan pada jiwa. Jiwa orang kaya itu akan jadi lebih tulus, lebih kasihan belas, lebih ada rasa boleh berkongsi kedukaan orang lain dan kesusahan orang lain, dan sisi fakir akan merasa lebih tenang, lebih bersyukur, lebih berterima kasih, dan juga dapat berkongsi kalau tadi kedukaan, jadi orang fakir juga dapat berkongsi kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang kaya.
Jadi ada perasaan subur, ada kesuburan daripada sudut perasaan syukur, subur dari segi kemesraan kasih sayang, dan subur daripada segi amalan tolong-menolong. Kehidupan material si kaya dan si fakir juga akan berkembang subur, kerana si kaya akan memperoleh satu dorongan, motivasi untuk memperkembangkan keuangannya, sama ada secara individu ataupun secara usaha sama, maknanya as a sole proprietor, sole proprietor business, ataupun as a company, dengan usaha sama dengan orang lain, ataupun as a business, joint venture dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia lihat hasil zakat dia tu telah dapat membantu ramai orang. Jadi ada orang tu dia rasa sangat gembira, puas atau kepuasan bila dia lihat orang-orang lain dapat dibantu dengan hasil usaha dia. Jadi dia lebih bersungguh-sungguh lagi, dan dia mempelajari pengurusan dan juga penggunaan harta yang lebih baik. Manakala si fakir mendapat sedikit modal, sama ada modal untuk pusingan, untuk berniaga, cari duit lagi, ataupun sekurang-kurangnya modal untuk hidup, untuk beli makanan, untuk beli barang-barang keperluan. Jadi ini satu bentuk sinergi punya relationship, synergistic relationship between orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin melalui mekanisme zakat. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala dalam bukunya Fiqhuz Zakah jilid 1 muka surat 38, beliau ada memetik perkataan Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu' yang memetik daripada penjelasan Al-Wahidi bahawa kadar tertentu yang wajib dikeluarkan daripada harta ini dinamakan zakat kerana ia menambahkan harta tersebut. Ia ada elemen menyuburkan harta tersebut dan mengkayakannya dan memeliharakannya daripada perkara-perkara yang merosakkannya. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala turut menerangkan jiwa pemberi sedekah atau penderma menjadi bersih dan berkembang subur. Hartanya juga bersih dan bertambah dari segi pengertian. Bagi muslimin-muslimat yang mengikuti perdebatan tentang isu Wahabi dan yang seumpama dengannya, mungkin perasan bahawa Imam Ibn Taymiyah adalah tokoh yang ada dikritik oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah atas beberapa fatwa beliau, dan beliau juga menjadi idola, menjadi tokoh yang sangat dikagumi dan diikuti oleh golongan Wahabi. Jadi ikutlah orang tanya, kenapa pula ni Ustaz petik kalam Ibn Taymiyah ni? Jadi pertama kita kena tahu bahawa Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama. Itu tidak dipertikaikan oleh kawan dan juga oleh lawan. Yang mengagumi beliau pastilah menganggap beliau ulama, bahkan menggelarkan beliau sebagai Syekhul Islam. Bahkan yang tidak bersetuju dengan beliau, ulama-ulama tidak bersetuju dengan beliau juga, tidak menafikan bahawa beliau itu orang alim. Mereka tidak mengatakan kamu ni jahil, jangan bercakap pasal agama dalam kejahilan, tidak. Bahkan ada dinakalkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala kritikan yang keras daripada beliau. Beliau mendescribe Al-Imam Ibn Taymiyah ini sebagai rajulun adallahullahu ala ilmin. Beliau mengatakan Al-Imam Ibn Taymiyah ini adalah satu orang yang Allah sesatkan dia. Maknanya ada perkara-perkara itu dia lari kepada kebenaran. Tetapi apa yang dikata di hujung tu? Adallahullahu, Allah sesatkan dia ala ilmin. Dalam keadaan dia tu berilmu, atas ilmu. Maknanya dia tu masih lagi tidak mendapat taufik dalam beberapa isu untuk berpegang dengan pegangan yang benar, walaupun dia seorang yang berilmu. Itu maksudnya. Jadi beliau ni seorang yang berilmu. Dan kesalahan beliau tu memang kesalahan, tapi tidak berarti setiap yang datang daripada Imam Ibn Taymiyah itu salah. Misalnya apa yang beliau katakan tentang zakat ini benar. Kata Imam Ibn Taymiyah, jiwa pemberi sedekah atau penderma ataupun pembayar zakat menjadi bersih dan berkembang subur. Ini benar. Jadi apa masalah kalau kita mengambil kalam yang benar daripada beliau? Ya, memang mungkin ada masalah bagi sebahagian yang tidak mengetahui. Bila dia lihat kita petik nama Imam Ibn Taymiyah, maka dia menyangkakan segala-gala yang datang daripada Imam Ibn Taymiyah itu betul. Tidak begitu. Tapi untuk orang yang boleh membeza-bezakan,
dia akan tahu bahawa ada pandangan atau fatwa beliau yang ditolak, dikritik oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya ulama-ulama yang sezaman dengan beliau juga sepakat menolak fatwa-fatwa beliau yang bercanggah dengan ijma' para ulama. Tetapi tidak sampai membatalkan, kerana banyak sahaja juga dalam kalam beliau tu mengandungi mutiara-mutiara kebenaran, perkara-perkara yang baik yang boleh dijadikan sebagai panduan. Cuma setengah ustaz atau kiai atau ulama, mereka mengambil sikap berhati-hati, saddan li zari'ah, menyekat supaya seorang tu tidak terkeliru menyangkakan oleh kerana memetik kalam Ibn Taymiyah, berarti Ibn Taymiyah itu boleh dipegang dalam semua perkara, maka mereka mengelakkan. Tapi kalau bagi yang memetik, kerana mereka melihat ada kebenaran daripada apa yang disebutkan oleh beliau. Bahkan Al-Azhari berkata, sesungguhnya zakat mengembang suburkan si fakir. Bukan saja orang yang membayar zakat, orang fakir juga mendapat kesuburan. Ia adalah satu skim yang indah, kerana zakat itu merealisasikan perkembangan material dan kejiwaan kepada si fakir, di samping merealisasikan perkembangan jiwa dan harta orang yang kaya. Jadi dua-dua, pemberi dan juga penerima zakat bukan saja mendapat keberkatan pada harta mereka, bahkan juga mendapat keberkatan dan juga kesuburan daripada sudut jiwa mereka. Next, insyaAllah, kita akan terangkan ataupun kita akan lihat bagaimana pengarang kitab menerangkan pergerakan harta melalui pembayaran zakat itu. Bahkan ini, that is the economics of money lah. Duit ini bukan untuk dipegang begitu saja, tapi untuk disalurkan kepada saluran yang betul. Jadi next, insyaAllah kita akan sambung di muka surat 333, memandangkan waktu zuhur. Sekarang ini adalah pada jam 1.17. Saya hentikan dahulu setakat ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.